Jadi bila kita sebut tentang sunnah, timbul pula satu istilah, Ahlus Sunnah. Jadi sebelum nak faham Ahlus Sunnah, sebelum nak faham Ahlus Sunnati wal Jamaah, kena faham dulu istilah sunnah. Sunnah tu apa dia? Sunnah ini ada 3 makna lebih kurang. Kalau kita tengok dalam istilah-istilah syarak, baca dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, mereka mengatakan sunnah ni ada 3 itlaqat, ada 3 makna ataupun ada 3 kita panggil konteks yang diletakkan perkataan sunnah ini. Yang pertama, ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin au fi'lin au taqririn, daripada perkataan Nabi, daripada perbuatan Nabi, dan daripada perakuan Nabi. Maksud perakuan ni sesuatu yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada di depan Nabi ataupun di belakang Nabi, dan Nabi mengetahuinya tetapi Nabi tidak membantahnya. Itulah sunnah. Bila kita sebut sunnah, maksudnya apa saja yang terbit daripada Nabi SAW. Ada sedikit perbezaan di antara sunnah dan juga hadis. Walaupun ada sebahagian ulama menyamakan, tetapi di sana ada sedikit berbeza. Kerana sunnah ini apa yang telah sabit daripada Nabi. Berbeza dengan hadis. Hadis itu kerana ada hadis yang palsu, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang sahih. Tapi bila kita sebut as-sunnah, maksudnya sesuatu yang telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu makna. Satu lagi makna bila disebut tentang as-sunnah, ia merujuk kepada akidah yang benar. Ini yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Ketika mana dia berbicara tentang lafaz sunnah, dia kata, di sisi kebanyakan ulama al-mutaakhirin, di sisi ulama yang terkemudian, wa inda kathirin minal ulama al-mutaakhirin, dia kata as-sunnah tu apa dia? Ma yakhussul i'tiqad, sesuatu yang khusus berkaitan dengan kepercayaan. Dan sesiapa yang meninggalkan kepercayaan sunnah, kepercayaan yang benar, yang bersandarkan kepada Allah dan Rasul, fahuwa ala khatarin azim, dia telah berada dalam satu bahaya yang sangat agung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, oleh kerana itulah ulama-ulama seperti Imam Ahmad menulis kitab As-Sunnah. Tajuk kitab tu As-Sunnah. Imam Al-Khalal menulis kitab As-Sunnah. Al-Imam Al-Barbahari menulis kitab As-Sunnah. Isi kandungan di dalam itu merujuk kepada akidah. Isi kandungan dalam kitab tu merujuk kepada akidah. Dan satu lagi makna As-Sunnah ialah As-Syariah dan juga akidah, kedua-duanya, maksud agama Islam. Ini disebutkan oleh sebahagian ulama seperti Al-Hasanul Basri dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Balik kepada isu ahli sunnah wal jamaah, kan? Kadang-kadang orang kata tak nampak pun, tak pakai serban pun. Sunnah ni bukan hanya sekadar kosmetik. Nabi SAW apabila diutuskan oleh Allah Azza wa Jal, dia tidak menjadikan manusia ini satu pattern saja. Kalau kita tengok, ada di kalangan sahabat yang memakai jubah. Nabi memakai jubah juga. Tapi ada di kalangan sahabat yang tak ada jubah. Abu Hurairah kata dalam hadis riwayat Muslim, dia kata, aku menjumpai 70 orang daripada kalangan, laqad adraktu sab'ina min ahli suffah, lahum rida, lahum izar wa laysa lahum rida. Mereka ada pakai kain tapi tak ada selendang tutup badan, dan kain mereka yang mereka pakai itu pun sempit sehingga mereka terpaksa pegang, takut ternampak aurat mereka. Jadi, adakah kita nak kata sahabat Nabi ahli sufah bukan ahli sunnah? Mereka ahli sunnah. Maka sebab itu saya katakan, sunnah lebih besar daripada hanya sekadar fashion. Sunnah lebih besar daripada hanya sekadar pegang biji tasbih. Sunnah bukan hanya sekadar naik unta. Apa itu sunnah? Sunnah itu ialah kita mengagungkan arahan Nabi SAW, di mana ada perkataan Nabi yang kita pegang literal. Apa dia? Akidah, ibadah. Akidah kita pegang literal, ibadah kita pegang literal. Apa yang Nabi tunjuk dari sudut akidah, apa yang Nabi sebut dari sudut akidah, kita percaya. Apa yang Nabi tunjuk dari sudut ibadah, kita percaya dan kita amalkan. Tetapi dari sudut pakaian,
Nabi tak pernah melazimkan kita untuk memakai satu fashion. Nabi hanya meletakkan dress code, tutup aurat umpamanya. Nabi SAW kata jangan pakai pakaian yang pelik pada orang umpamanya. Maka di sana kita menjunjung arahan Nabi SAW. Kita pakai pakaian yang tak pelik pada orang. Baju Melayu okey. Walaupun muka saya tak ada nak Melayu sangat, kan? Tapi masih ada darah Melayu mengalir dalam diri, maka saya pakailah baju Melayu dan samping ni.